Kerajaan Nasriyah juga dikenali sebagai Kerajaan Bani Nasri atau Bani Al-Ahmar. Ialah kerajaan Islam yang terakhir yang memerintah Andalus bermula pada tahun 1238 sehingga 1492 Masihi. Pada zaman pemerintahan kerajaan ini, Andalus telah mencapai era kemuncak kegemilangan tamadun kesenian Islam dengan terbinanya Istana Al-Amra di puncak menjaran Sierra Nevada di Granada. Kerajaan ini yang dikenali sebagai Nasrid Dynasty atau The Kingdom of Granada dalam bahasa Inggeris muncul ketika kekuasaan Islam di Sepanyol sedang mengalami keruntuhan. Kerajaan demi kerajaan dan kota demi kota jatuh ke tangan pihak Kristian yang melancarkan gerakan untuk menawan semula kawasan kekuasaan Islam. Pusat pemerintahan kerajaan Nasriyah ialah di Granada, selatan Sepanyol. Granada ialah wilayah yang didiami oleh orang Islam Sepanyol apabila wilayah lain diduduki oleh pemerintahan Kristian dan Yahudi. Pada peringkat awal ketibaan Islam di Andalus, Granada hanyalah sebuah bandar kecil dalam wilayah Elvira dan kemudian berkembang pesat menjadi sebuah bandar yang memainkan peranan utama dalam pergolakan umat Islam di Andalus. Daripada sebuah bandar, Granada kemudian menjadi nama bagi wilayah, menggantikan nama Elvira. Kota Granada terletak di kawasan tercantik di tenggara semenanjung Iberia. Antara bandar yang terletak di bawah pemerintahan kerajaan Nasriyah ialah Loja, Priego, Guadix, Juliana, Almenacar, Baza, Malaga dan Ronda. Kerajaan Nasriyah diasaskan oleh Muhammad Yusuf bin Nasri yang dikenali sebagai Ibnu Al-Ahmar pada tahun 1238 Masihi. Pada zaman ini, kerajaan Nasriyah berada di bawah pemerintahan Sultan-Sultan yang memberi sumbangan besar dalam mewujudkan pola pemerintahan penuh taktik dengan matlamat untuk memperkukuhkan integriti mereka di Andalus. Era ini menampakkan kesungguhan dan kewibawaan yang dimiliki oleh para pemerintah kerajaan Nasriyah, terutamanya Ibnu Al-Ahmar. Beliau telah berjaya menubuhkan kerajaan Nasriyah secara rasmi di Andalus pada tahun 1238 Masihi. Ibnu Al-Ahmar menggunakan gelaran Amir. Amir ini mengamalkan dasar berbaik-baik dengan kerajaan Kristian bagi memastikan kestabilan pemerintahannya. Kerajaan Nasriyah diperintah oleh seramai 22 orang sultan. Pada peringkat awal, Sultan-Sultan kerajaan Nasriyah berusaha bersungguh-sungguh untuk menstabilkan kedudukan politik dan pentadbiran negara. Setelah kedudukan negara dan kerajaan terjamin aman dan stabil, usaha pengukuhan dan pemantapan dilaksanakan agar kerajaan bertambah kuat dan utuh. Pada ketika inilah, kerajaan Nasriyah mencapai era kecemerlangan dan kemajuan dalam tamadun Islam. Antara bentuk-bentuk kemajuan yang dikecapi oleh kerajaan Nasriyah di Andalus atau secara spesifiknya di Granada ialah dari segi politik. Pada peringkat ini, kedudukan kerajaan Nasriyah telah mencapai kestabilan politik dan pemerintahan seimbang melalui kebijaksanaan para sultannya. Meskipun negara berhadapan dengan pelbagai serangan oleh pihak Kristian, kerajaan Nasriyah tetap mampu bertahan dan berjaya meninggikan kegemilangan kesenian Islam dan keagungan nilai intelektualisme penduduk Granada melalui peradaban manusia yang tiada tolok bandingnya. Setelah kedudukan pemerintahan kerajaan Nasriyah mula stabil dan lebih mantap, pemerintah-pemerintah seterusnya mengekalkan bentuk pemerintahan sedia ada dengan kemahiran mereka mengambil setiap peluang yang ada, sama ada peluang itu diperoleh daripada pihak kerajaan Banu Marin di Afrika Utara maupun kerajaan-kerajaan Kristian di sekelilingnya. Kematian Muhammad keempat digantikan dengan adiknya Sultan Abu Al-Hajjaj, Yusuf bin Ismail bin Farash bin Ismail bin Yusuf bin Nasr bin Qais Al-Khazraji. Zaman pemerintahan Sultan Abu Al-Hajjaj Yusuf pertama digambarkan oleh Harvey sebagai permulaan zaman kegemilangan tamadun Islam di Granada. Akan tetapi, pada masa yang sama, pemerintahannya telah mengalami satu peristiwa yang amat menyedihkan,
iaitu kekalahan tentera Islam yang paling dahsyat sepanjang pemerintahan kerajaan Nasriyah di Granada kepada pihak kerajaan Christian Castile dalam The Battle of the Rio Salado pada tahun 1340 Masihi. Menurut Latham, tindakan pertama yang diambil oleh Sultan Yusuf pertama setelah pertabalan ialah menyingkir keseluruhan Banu Abi al-Ula ke Tunisia dan melantik Yahya bin Umar bin Rahu daripada Bani Rahu bin Abdul Haq sebagai Syekh Al-Wuzah, menggantikan tempat Abu Thabit. Tindakan Sultan Yusuf pertama seterusnya ialah mengadakan perjanjian damai dengan pihak kerajaan Kastil dan Kesultanan Banu Marin di Maghrib. Pada tahap ini dapat diperhatikan kedudukan Granada yang dianggap sebagai bahan cagaran di antara dua kuasa terbabit. Pihak Kastil amat memerlukan perjanjian sedemikian untuk berhadapan dengan pemberontakan dalaman di kalangan para bangsawan negara. Manakala pihak Banu Marin pula berhasrat untuk memperluaskan kuasa pemerintahannya ke Andalus. Oleh yang demikian, masing-masing meningkatkan kekuatan tentera laut mereka dan Selat Gibraltar menjadi idaman mereka. Dalam keadaan demikian, Angkatan Laut Kastil di bawah pimpinan Admiralnya Alfonso Joffre Tenorio telah menyerang gabungan tentera laut Granada dan Banu Marin, tetapi telah kalah teruk dengan kematian Joffre sendiri. Kesempatan ini digunakan sebaik mungkin oleh pemerintah Banu Marin Abu Al-Hasan untuk menyeberangi Selat Gibraltar dengan seluruh kaum kerabatnya dan seterusnya mengepung kota Tarifah pada tahun 1340 Masihi. Sultan Yusuf pertama telah bergabung tenaga dengan Sultan Abu Al-Hasan di Tarifah untuk menawan semula kota tersebut. Alfonso XI daripada kerajaan Kastil telah diberi bantuan segera oleh bapa mertuanya Alfonso keempat daripada Portugal dan berlakulah peperangan sengit pada 30 Oktober 1340 Masihi yang lebih dikenali sebagai The Battle of the Rio Salado atau The Battle of Tarifah. Dalam peperangan tersebut, pihak Granada dan Banu Marin telah tewas teruk di tangan kerajaan Christian Castile. Dengan kekalahan tentera Islam di Tarifah, pihak Christian Castile melalui usaha ketenteraan Alfonso ke-10 dan bantuan kerajaan-kerajaan Kristian Eropah yang lain telah mengepung dan menyerbu Algeciras. Ini memandangkan kedudukannya yang amat strategik dan penting sebagai sebuah pelabuhan di perairan Selat Gibraltar. Akhirnya, pada 1344 Masihi, kota Algeciras telah jatuh ke tangan pihak Kastil. Walaupun kota Tarifah dan Algeciras telah berada di bawah pemerintahan kuasa Kristian, namun pemerintahan Islam di Granada berjaya memulihkan kekuatannya pada zaman pemerintah kelima kerajaan Nasriyah, iaitu pemerintahan Sultan Muhammad Al-Ghani Billah. Setelah mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Nasriyah, Sultan Muhammad ke-5 yang mempunyai kewibawaan dan kebijaksanaan mentadbir negara telah menetapkan dasar agar mengamalkan konsep berbaik-baik dengan pihak Kristian Kastil yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Peter I de Croo. Ini bertentangan dengan amalan biasa kerajaan sebelum ini yang sentiasa menumpukan kepada hubungan antarabangsa dua hala dengan pihak Aragon. Pada masa yang sama, Peter I of Castile sedang berkonfrontasi dengan Peter keempat of Aragon. Dasar yang dipegang oleh kerajaan Nasriyah ketika ini telah menyamatkan keadaan dan seterusnya memberi peluang baik kepadanya untuk meneruskan kelangsungan pemerintahannya di Andalus. Kemahiran Sultan Muhammad ke-5 mengeksploitasi situasi sebegini menyebabkan beliau berjaya mencampuri urusan dalaman kerajaan-kerajaan Kristian sendiri
polisi pemerintahannya ini diimplementasikan oleh hajibnya yang terkenal, iaitu Abu Nuaim Ridwan bin Abdullah An-Nasri, dan wazirnya yang terbilang, Lisanuddin bin Al-Khatib Al-Salmani. Malah peluang ini juga digunakan pada peringkat awal pemerintahan untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan kerajaan Banu Marin. Ini dapat diperhatikan melalui perutusan Ibnu Khatib oleh Sultan Muhammad kelima untuk bertemu Sultan Abu Ainan di Fes pada tahun 1354 Masihi. Pertelingkahan kuasa antara Kastil dan Aragon telah digunakan sebaik mungkin oleh Sultan Muhammad kelima dengan bijak. Baginda telah memberikan pertolongan kepada Peter pertama dengan menyerang Murcia pada tahun 1362 Masihi. Pada tahun 1366 Masihi, perang saudara tercetus antara Peter I dengan adiknya, Enric de Trastamara, yang menuntut pemerintahan Kastil. Peluang kedua ini turut diambil Muhammad kelima dengan melakukan beberapa serangan ke atas pihak pemberontak yang menentang Peter pertama dan berjaya menyerang Utrera, Jain dan Ubeda serta mengampung Baeza dan Cordoba. Malah baginda hampir-hampir mendapat menguasai kota Cordoba pada 1368 Masihi. Antara usaha baginda yang paling jelas untuk memperkukuhkan pemerintahan kerajaan Nasriyah ialah kejayaan baginda menawan semula Algeciras pada tahun 1369 Masihi. Pada masa ini juga kerajaan Banu Marin di Fes dalam keadaan tidak stabil dengan pergolakan dalaman. Peluang ini digunakan sebaik mungkin oleh Muhammad kelima untuk mencampuri urusan pemerintahan di Maghribi. Beliau juga menjadi penimbang tara dalam pelantikan Sultan Banu Marin. Beliau juga berjaya menduduki Gibraltar dan menghapuskan jawatan Syekh Al-Ghuzah. Dengan itu, terhapuslah kewujudan kuasa ketenteraan Banu Marin di Andalus. Dengan berlakunya beberapa kemajuan dari segi pengukuhan politik oleh Sultan Muhammad kelima atau lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Ghani Billah, maka sebahagian pekaji menjelaskan bahawa ketika inilah berlakunya puncak pemerintahan kerajaan Nasriyah. Seterusnya, mari kita lihat kesan ekonomi yang telah mempengaruhi kemajuan tamadun kerajaan Nasriyah, yang mana juga dikenali sebagai kerajaan Bani Nasr atau Bani Al-Ahmar. Pada mulanya, kedatangan Islam ke Andalus berjaya memulihkan dan juga memperkembangkan kegiatan ekonomi yang lumpuh semasa zaman pemerintahan kerajaan Visigot dan juga kerajaan Rom sebelumnya. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Andalus merupakan sebuah negara yang termaju di Eropah, walaupun daripada masa ke semasa terdapat kekacauan politik di sana. Oleh yang demikian, bagi memastikan kekuasaan Islam bertapak kukuh di Andalus, semestinya memerlukan satu sistem ekonomi yang sangat baik, yang mana boleh menjamin keseragaman hidup masyarakat di Andalus. Perkembangan pesat Andalus dalam sektor ekonomi dapat dilihat apabila hasil perindustrian dan juga pertanian di Andalus melebihi keperluan dalam negeri. Jumlah penduduk Andalus yang semakin bertambah dari masa ke semasa juga telah menyebabkan permintaan yang sangat tinggi terhadap produk-produk keluaran tempatan. Pengeluaran dan penghasilan barangan yang melebihi permintaan rakyat tempatan menjadi faktor produk-produk tersebut dapat dikomersialkan hingga ke peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, di bawah pemerintahan Bani Nasriyah, pelbagai jenis industri telah berkembang. Antaranya industri pembuatan kapal, industri fabrik tenun, termasuklah industri dalam kegiatan pertanian juga telah dimajukan semula. Pelbagai usaha dijalankan oleh pemerintah untuk meletakkan ekonomi Andalus pada tahap yang paling tinggi. Mereka telah memperkenalkan pelbagai teknik baru untuk meningkatkan hasil pertanian negara dengan memperkenalkan sistem perairan yang baru, pengenalan kepada tanaman-tanaman baru, teknik penanaman, kalender pertanian dan lain-lain. Selain daripada bidang pertanian, bidang-bidang ekonomi lain seperti perindustrian dan juga perlombongan turut diberikan perhatian. Sehubungan dengan itu, kemajuan dalam bidang perindustrian merupakan tulang belakang kepada perkembangan ekonomi di Andalus di samping pertanian.
Kemunculan institusi-institusi intelektual yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan baru telah memperkasakan lagi bidang ini. Institusi-institusi ini juga telah melahirkan ramai tenaga mahir. Di samping itu, faktor bekalan mentah yang banyak serta permintaan yang tinggi terhadap barang-barang mewah telah membantu memesatkan lagi kegiatan ini. Dalam lingkungan tahun kerajaan Nasriyah memerintah, terdapat juga sektor-sektor ekonomi yang melonjak naik seperti perkilangan fabrik. Kilang-kilang fabrik di Almeria dan Malaga telah mengeluarkan kain bersulam emas, manakala fabrik-fabrik lain dihasilkan di Granada dan di Basta. Selain itu, Granada juga dikenali dengan perusahaan celup, penghasilan barangan kulit dan juga penghasilan barang kemas. Bani Nasar amat prihatin terhadap bidang pertanian serta yang berkaitan dengannya seperti sistem pengairan dan juga sistem jenis tanaman. Berhubungan dengan kegiatan perdagangan di Andalus, masyarakat di sini telah lama mengamalkan pertukaran barangan, iaitu sistem barter. Para petani dan juga penduduk luar bandar akan membawa barangan keluaran mereka seperti hasil pertanian dan juga barang industri kampung untuk dijual di bandar-bandar besar. Kemudian membeli barang-barang keperluan harian dan juga barang-barang mewah yang tidak terdapat di tempat mereka. Di samping perdagangan tempatan, penduduk Andalus juga menjalankan perdagangan antarabangsa. Bagi mengukuhkan ekonomi mereka, orang Islam di Andalus telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan seluruh Eropah, Afrika dan juga Asia. Bandar-bandar besar seperti Cordova, Seville, Malaga dan juga Toledo berperanan sebagai pusat kegiatan perdagangan di Andalus, sama ada dalam kalangan pedagang-pedagang tempatan maupun pedagang-pedagang luar negara. Kesimpulannya, sudah berlaku banyak kemajuan dalam bidang ekonomi sejak kedatangan Islam di Andalus, yang mana telah berjaya mengubah landscape ekonomi Andalus daripada kurang memberangsangkan kepada satu tahap yang boleh dibanggakan. Ia telah memberi banyak manfaat kepada rakyat-rakyat Andalus. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa zaman sebelumnya berlaku juga perkembangan dalam bidang ekonomi, tetapi perkembangan tersebut tidaklah sehebat perkembangan yang berlaku selepas kedatangan Islam di Andalus. Perkembangan ekonomi di bawah pemerintahan Islam tidak berlaku secara semula jadi. Ianya dipengaruhi oleh faktor inisiatif-inisiatif pemerintah yang mahu bidang tersebut dimajukan. Faktor peranan rakyat dalam menyambut usaha baik kerajaan dan juga faktor bentuk muka bumi Andalus itu sendiri yang subur dan juga sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi. Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di dunia, Kerajaan Nasriyah juga tidak terkecuali dengan kemajuannya dalam aspek kesenian. Pencapaian Kerajaan Nasriyah dalam aspek kesenian yang paling terkenal dan diingati sehingga ke hari ini adalah pembinaan Istana Alhambra yang terletak di Granada, Spanyol. Alhambra pada awalnya hanyalah sebuah kubu kecil tinggalan Kerajaan Rom sebelum ianya dibina semula menjadi sebuah tembok dan istana pada pertengahan kurun ke-13 oleh pengasas Kerajaan Nasriyah iaitu Muhammad bin Al-Ahmar. Nama Alhambra merujuk kepada warna merah batu bata yang digunakan pada dinding luar istana. Pendapat lain juga ada yang mengatakan bahawa nama Alhambra diambil ilham daripada nama pengasasnya sendiri iaitu Muhammad ibnu Al-Ahmar. Alhambra terletak di sebuah kawasan tanah tinggi di kota Granada yang dikelilingi oleh kehijauan pokok-pokok sekaligus menambah keindahan dan kemegahannya. Halaman istana Alhambra pula dihiasi oleh air-air pancut dan air yang mengalir yang dibina secara sistematik oleh arkitek-arkitek Islam di Andalus pada zaman itu. Terdapat juga kolam dan bunga-bungaan yang tersusun dengan kemas dan rapi di sekitar halaman istana. Court of the Lions ataupun Halaman Singa merupakan salah satu tarikan utama di Istana Alhambra yang menampilkan sebuah binaan air pancut yang sangat unik yang menggunakan singa sebagai tema utamanya. Bahagian dalaman istana juga tidak kurang hebatnya dengan seni ukiran pada dinding-dinding istana dalam bentuk kaligrafi kalimah-kalimah suci serta bentuk flora dan geometri yang berestetika tinggi.
Lantai istana pula dilitupi dengan jubin seramik buatan kerajaan Nasriah sendiri yang amat berkualiti, di mana seni pembuatan jubin seramik Nasriah ini masih banyak digunakan sehingga ke hari ini. Istana Alhambra juga dipenuhi dengan barang-barang tembikar Hispano-Mores yang merupakan seni pembuatan tembikar kerajaan Islam Andalus yang menjadi warisan kepada kerajaan-kerajaan Sepanyol yang seterusnya. Tembikar Andalus ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam evolusi kesenian pembuatan tembikar di Eropah secara umumnya. Kesimpulannya, pencapaian kerajaan Nasriah dalam aspek kesenian ini banyak mempengaruhi kesenian-kesenian yang ada di Eropah pada ketika itu. Hasil-hasil seni kerajaan Kristian di Eropah banyak mengambil ilham dan bersumberkan kerajaan Nasriah kerana kemajuan kerajaan Nasriah dalam menghasilkan barang-barang yang berestetika tinggi pada ketika itu. Kesenian kerajaan Nasriah juga bersifat kekal dan relevan kerana ianya masih lagi dikagumi sehingga ke hari ini. Pada pendapat saya, kerajaan Nasriah ni merupakan satu kerajaan yang hebat dan di mana pemerintahnya sebagai satu kuasa besar Islam yang berdiri megah selama hampir 2,5 abad. Pencapaian ini merupakan satu tempoh yang agak lama dan yang paling lama yang pernah dipegang oleh kerajaan Islam di Granada semenjak Islam tiba di bumi Spanyol pada tahun 711 Masihi. Jadi wajarlah kita dapat lihat bahawa dengan pemerintahan yang agak lama ni, kerajaan Nasriah ini berjaya mencapai kemajuan dalam tamadun Islam, khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Apa yang saya dapat pelajari berdasarkan tajuk ini ialah saya dapat mengetahui cara tamadun Islam pada masa dahulu mencapai pencapaian yang sangat membanggakan. Contohnya, tamadun Islam mempunyai strategi ekonomi yang sangat baik. Kita dapat melihat bahawa tamadun Islam pada masa dahulu tidak berfokuskan kepada satu sektor ekonomi sahaja, tetapi mereka fokus pada berbagai sektor ekonomi. Seperti kita lihat dalam tamadun Nasriah sendiri, mereka membangunkan sektor ekonomi yang pelbagai contohnya dalam sektor pertanian, sektor pembinaan kapal, sektor perkilangan fabrik dan sebagainya. Apa yang saya dapat daripada tajuk ini ialah walaupun kerajaan Nasriah dihimpit oleh kerajaan-kerajaan Kristian seperti Kastil dan Aragon dan kerajaan Islam seperti Banu Marin, namun ia tidak mematahkan semangat para sultan kerajaan Nasriah untuk kekal kukuh di Granada selama 2 abad setengah. Walau bagaimanapun, kejatuhan kerajaan Nasriah pada 1402 Masihi merupakan tindak balas kepada pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kejatuhan Granada juga merupakan bibit-bibit kepada kejatuhan tamadun kegemilangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang kerajaan Nasriah ini adalah ianya merupakan sebuah kerajaan yang sangat berjaya dengan segala pencapaian yang telah mereka capai sepanjang pemerintahan mereka. Namun kewujudan dan kehebatan kerajaan Nasriah ini kurang mendapat perhatian masyarakat, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai pelajar sejarah dan tamadun Islam yang telah mempelajari tentang kerajaan Nasriah ini haruslah banyak menceritakan dan mempromosikan kerajaan Nasriah kepada masyarakat supaya masyarakat akan lebih tahu tentang kehebatan umat Islam pada satu ketika dahulu. Sebagai kesimpulan, kegemilangan kerajaan Nasriah tidak kekal lama apabila kerajaan ini mula merosot setelah kematian Sultan Muhammad V pada 16 Januari 1391 Masihi. Pengganti-penggantinya selepas itu terdiri daripada sultan-sultan yang lemah dan gagal menyamai tahat kepimpinannya yang berjaya menggabungkan diplomasi politik dan penggunaan kuasa ketenteraan pada masa yang diperlukan. Setelah melalui peperangan demi peperangan, akhirnya pada 1 Januari 1492 Masihi, Granada telah diserahkan kepada pihak Kristen Castile oleh Sultan terakhir kerajaan Nasriah iaitu Sultan Abdullah Muhammad XII
yang lebih dikenali di barat sebagai Boabdil. Kejatuhan Granada membawa kepada berakhirnya kerajaan Islam di Eropah buat selama-lamanya setelah bertapak hampir 8 kurung di Eropah.